Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Adakah patut kamu suruh orang berbuat baik sedangkan kamu sendiri tak teringat pada diri kamu sendiri? Wa antum tatlunal kitab, kamu sendiri dalam hidup kamu ni kamu baca kitab-kitab. Afala ta'qilun, mu ni jenis manusia yang tak berakalkah dalam hidup kamu? Wasta'inu bis sabri was salah, kamu pohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan juga sembahyang. Kerana setiap urusan dalam hidup kamu ni, wa innaha lakabirah, semua urusan yang kamu lalui tersebut berat. Illa 'alal khashiin, kecuali pada orang yang khusyuk kepada Allah. Yang dihormati Tok Imam, ahli atas kuasa masjid, pimpinan-pimpinan semua peringkat, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat kita dapat mari ke rumah Allah ini, dan kita boleh diberi peluang oleh Allah untuk kita duduk di antara maghrib dengan isyak ini untuk jadikan bekalan pada diri kita untuk menambahkan lagi ilmu dalam hidup kita, bagi bekalan pada diri kita ni untuk kita nak hidup pada masa yang akan datang nanti. Syukurnya pada Allah kerana dalam ramai-ramai orang yang berada di kampung kita ni, Allah pilih kita untuk diberi peluang oleh Allah untuk mari bertamu dalam rumah Allah ini. Di saat mana orang lain tak dipilih pun di sisi Allah, tapi kita, Allah gerakkan hati kita dan Allah gerakkan tubuh badan kita ni untuk kita mari duduk sekejap bagi kita nak betul balik yang disebut dengan jalan hidup kita ni, sebagaimana yang kita sentiasa sebut dalam maya kita. Tiap kali mana kita maya, kita akan sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbinglah aku ni ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa dia? Jalan yang disebut minal ladzina an'amta alaihim, orang yang Allah telah bagi nikmat pada mereka tersebut. Siapa yang Allah bagi nikmat dalam hidup ni? Kalau kita tanya lagi, orang yang Allah bagi nikmat sepanjang dalam hidup ini sendiri, minan nabiyyin, di kalangan nabi-nabi. Ditafsir orang yang diberi nikmat tak disebut orang kaya, tidak. Tidak disebut dengan orang yang banyak harta, tidak. Tapi yang disebut dengan orang yang diberi nikmat ni minan nabiyyin, orang yang di kalangan nabi-nabi. Wassiddiqin, orang-orang yang hidup dia membenarkan gapo hak yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Wasyuhada, dan juga orang yang sanggup untuk mati syahid di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian wassalihin, dan orang-orang saleh. Orang-orang ni di antara orang yang diberi nikmat di sisi Allah. Untuk gapo dia dalam hidup dia sentiasa hidup dalam keadaan yang lurus dalam agama ini sendiri. Dan syukur pada Allah
dalam ramai-ramai di kalangan kita ni, Allah pilih kita untuk duduk seketika dalam hidup kita ni dibandingkan dengan orang-orang lain. Ya Allah tak bagi nikmat yang besar dalam hidup kita ni, majlis ilmu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, kalau mun jalan, katanya Rasulullah, tiba-tiba mun jumpa dengan taman pada taman-taman syurga. Rasulullah pesan benar. Rasulullah kata farta biha. Mun tolong duduk dalam taman-taman syurga tersebut. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, ada ke atas dunia ni taman-taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah jawab, majalisil ilm. Majlis ilmu, kata Rasulullah. Majlis ilmu ni tak ada dalam ajaran agama lain kecuali ajaran Islam aja yang mengajar pada kita ni sentiasa menambah ilmu. Menambah semua ilmu pada diri kita ni supaya dalam hidup kita ni sentiasa betul semua. Dalam perjalanan kita hidup, siapa nak pergi ke akhirat nanti dalam keadaan betul. Ia dinamakan dalam hidup kita ni dengan jalan yang telah dirintis oleh Nabi di kalangan para syuhada, para salihin, di kalangan kita ni sendiri. Perhatian sekarang kalau kita perhati, bukan zaman kita saja. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula masuk dalam masyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada masyarakat ni untuk nak tolong hidup ni, mun tolong kena betul jalan hidup. Nak betul mana dalam hidup kita ni? Kita akan tanya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak betul ke jalan hidup ni supaya nampak jelas. Kita ni hidup kita ni nak gimana sebenarnya? Lagu mana cara Rasulullah betul jalan hidup ni? Rasulullah, alim ulama sebutnya, di antara perkara yang besar yang Rasulullah betul sekali ialah betul hati di kalangan para sahabat. Lepas pada Rasulullah betul cara mikir ni Rasulullah betul dulu dalam hidup para sahabat. Nak suruh para sahabat ni nampak sebenarnya hidup kita ni nak kau gapo? Hidup kita ni nak gimana? Dan kita ni nak boleh kau gapo dalam hidup kita? Kan ramai di kalangan kita ni, kalau kita tanya, tuan-tuan turun pagi balik gelap ni, sebenarnya kita nak kau gapo dalam hidup kita? Benarnya dalam hidup kita ni, tiap-tiap di kalangan kita ni, tiap-tiap hari kita hidup ni, siapa letih dalam hidup kita, siapa kita penat dalam tubuh badan kita ni, siapa peringkat kita ni dalam hidup kita ni, siapa tua dalam hidup kita ni, kita duk kerja ke gapo sebenarnya dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari betul hak ni dulu. Mari betul cara mikir. Mung dalam hidup ni, kalau kita tanya di kalangan kita lah, di kalangan kita ni, demo turun pagi balik gelap, demo nak kau gapo dalam hidup? Kita cuba tanya di kalangan kita ni sendiri. Nak kau gapo? Nak rumah luas mana lagi? Nak kau kereta banyak mana lagi? Nak kau harta berapa banyak lagi dalam hidup ni? Cuba kita tanya jauh-jauh sekali diri kita ni. Dalam hidup kita ni, kita nak kau gapo dalam hidup kita sebenarnya? Sebenar-benar dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari tunjuk jalan hidup sebenar. Gak di kalangan kita ni, kalau kita tanya, demo turun pagi balik gelap, tiap-tiap hari siapa tua dah tubuh badan, siapa penat dah hidup kita ni, nak kau gapo dalam hidup? Ramai di kalangan kita jawab, hamba turun pagi balik gelap, nak cari ke harta lah, biar banyak. Ni jawapan di kalangan kita lah. Ramai mana orang kita gitu. Dia jawab, kalau kita tanya, demo sungguh-sungguh kerja ni, demo nak kau gapo? Dia jawab, nak kau harta. Siapa baloh ngejiran tetangga, siapa tak kenal orang tu orang ni dalam hidup. Kita bersungguh-sungguh dalam hidup ni, nak kau harta lah, biar harta ni jadi banyak. Gak Rasulullah mari ajar balik. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, Allah tak mulia ke hidup kita ni dengan harta. Jangan ingat, bila kita harta banyak, maka kita ni jadi mulia di sisi Allah. Ingat molek Rasulullah pesan lalu pada sahabat-sahabat. Rasulullah kata, kalau jumpa dengan orang kaya, jangan hormat orang kaya kerana orang tu kaya. Jangan. Siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah.
Allah peracu agama hak dia ada. Nak sebutnya, hak kaya ni bukan orang. Dalam hidup ni, diajar dalam hidup kita ni, hak kaya ni ialah Allah. Allah maha kaya. Huwal ghani. Dia maha kaya. Manusia ni, hak Allah wi tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat-sahabat tanya Rasulullah. Manusia ni, kalaulah mulia sangat dunia ni, Rasulullah kata, lebih kurang sayap nyamuk je. Sebelah sayap nyamuk. Ia tak ada nilai langsung. Kalaulah Rasulullah kata, kalaulah dunia ni ada nilai, harta benda ni ada nilai, nescaya Allah tak wi minum air setegak pun pada orang kafir. Tapi dunia ni tak ada nilai. Ia dikejar dalam hidup, ia kita nak sungguh dalam hidup kita ni. Siapa balah ni orang tu, tak kecek dengan orang ni, kita ni tak tegur siapa di antara satu sama lain ni, punca apa? Berebut ke harta. Rasulullah sebut, Rasulullah ajar, gak mulia ke hidup kita ni dengan harta? Kalau nak kira dibandingkan harta ni jadi mulia dalam hidup, jadi kita ni sungguh sangat nak ke harta ni, siapa ada setengah orang betul tak tetok, siapa perikat tak kenal mak ayah dalam hidup kerana berebut ke harta ni, mana kaya hartamu dibandingkan dengan harta Qarun sebelum daripada ni. Qarun jauh lebih kaya daripadamu. Allah ajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tak kaya Qarun, siapa perikat hok jom bawa anak koci gedung kekayaan Qarun ni sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Bawa anak koci gedung kekayaan Qarun, bukannya bawa harta lagi, bawa anak koci je baru. Tapi lagu mana Allah buat pada Qarun? Sudahnya pada Qarun ni lagu mana? Dalam hidup ni, kalau kita nak sebut kaya tu jadi nilai dalam hidup. Dalam hidup kita ni, lagu mana sudahnya Qarun? Allah tergelarkan Qarun ini dalam muka bumi ni sedalam 70 hasta setiap kali mana tubik matahari. Tubik yang matahari tergelar 70 hasta. Tubik lagi matahari tergelar lagi 70 hasta dalam muka bumi ni. Gak mari orang kita sibuk buat program mencari harta Qarun ni pagi. Molek Qarun tergelar, kita sibuk cari. Dalam hidup kita ni, kita duk kejar ke gapo? Rasulullah betul dulu hak ni. Dalam di kalangan sahabat-sahabat. Supaya kita ni jangan kau temo'o nampak hidup dalam kita ni nak sungguh benar ke dunia. Padahal kita ni akan tinggal juga dunia ni. Rasulullah ajar gitu. Lepas pada kita hidup di dunia ni, ada lagi kita kena hidup depan. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, ada lagi kena hidup depan. Depan kita ni apa dia? Hidup di alam barzah. Kena hidup di alam yang ketiga dalam hidup kita. Sebelum daripada ni, kita hidup dalam perut mak kita. Lalu ni, kita hidup di atas dunia. Lepas pada kita hidup atas dunia, kita akan hidup pula di alam yang ketiga, dipanggil alam barzah. Lepas pada tu, Rasulullah ajar sahabat-sahabat kena hidup pula di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Lepas pada hidup di alam mahsyar, hidup pula lagi dalam tempat yang akhir sekali dah hidup kita, dipanggil syurga ataupun neraka. Na'udzubillah min zalik. Bila sebut syurga neraka tu kan, Allah ajar lalu sebut dalam Quran, khalidina fiha abada, kekal dalam syurga sampai bila-bila. Sebut neraka pun sama juga Allah sebut, khalidina fiha abada, kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Bila Rasulullah ajar gitu ke sahabat-sahabat, ajar mula sahabat-sahabat betul balik jalan hidup. Jalan hidup. Bila nampak gitu tu, nampak dah. Hidup ni jangan duk koh, jangan duk berebut terhadap harta. Kerana gapo hak mu berebut, gapo hak mu rasa ni, kalau tak kena gaya, kerana inilah yang menyebabkan mu masuk dalam neraka tak kena gaya. Ni cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak berebut harta, kita tanya, kalau tak berebut harta, duk berebut kau gapo dalam hidup kita? Orang kita ni duk sibuk, duk berebut kau gapo? Dia jawab, hamba tak berebut harta ustaz. Lepas tu, dia mau berebut gapo? Hamba berebut tahta, dia sebut. Berebut nak kau jawatan. Berebut nak kau jawatan ni pun senyakit juga di kalangan kita ni. Berebut nak jawatan. Jawatan bukan sebelah mana pun. Jawatan kecil je. JKKKKKKK. Jawatan paling halus. Orang kita berebut nak pegang jawatan. Segera hebat. Kalau ada jawatan ni kan, segera kita ni hebatlah dalam hidup. Rasulullah mari, Rasulullah ajar sahabat-sahabat. Mu jangan berebut dah jawatan. Mu jangan berebut. Mu jangan serah hebat dengan jawatanmu.
Jawatan gapo pun, selagi mana seorang yang pegang jawatan, Rasulullah ajar lalu. Lagi mana, lagi besar jawatan, lagi penat ngadap depan Tuhan seksa. Siapa-siapa yang pegang jawatan, lagi banyak jawatan dia, lagi penat dia nak jawab depan Tuhan seksa. Jangan ingat, bila mun jadi ketua kampung, mun jadi jawatan kuasa masjid, mun jadi yang disebut dengan apa dia, menteri besar, mun jadi yang berhormat, mun jadi orang yang mulia dalam hidup mustera, mun akan sama di akhirat. Kecuali orang yang boleh tunai tanggungjawab dia, waktu mana dia pegang yang disebut dengan jawatan ni sendiri. Tapi kebanyakan orang pegang jawatan, tak boleh tunai belakang. Payah nak pegang. Abu Zar Al-Ghifari contohnya. Di antara sahabat Rasulullah, yang mari tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapa yang mu tak latih aku seorang jadi gubernur? Orang lain semua mu latih belaka jadi gubernur. Tiba-tiba aku seorang ni bapa kamu tak lantik ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Ya Abu Zar, innaka dhaif." Ya Abu Zar, mu tu lemah. Mu tu lemah. Wa innaha amanah. Pegang jawatan ni satu tanggung yang kena jawab depan Tuhan esok. Ini Rasulullah ajar lalu. Kebanyakan orang yang pegang jawatan ni, dia dalam keadaan khizyun wa nadamah. Dalam keadaan dia menyesal, dia rasa hina sangat di akhirat esok. Orang yang pegang jawatan. Jangan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat. Rasulullah peringat molek. Siapa yang pegang jawatan, di kalangan dia kena jawab depan Tuhan esok. Tuan-tuan peganglah jawatan gapo pun dalam hidup tuan-tuan. Hamba sikit diri pun, lagi mana pegang jawatan, lagi kita penat di akhirat Allah Subhanahu wa taala seksa. Jadi tok laki orang pun kita lari di akhirat seksa. Jadi suami orang pun lari. Jadi isteri orang pun lari. Kalau tidak takut Allah cerita, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari yang masing-masing melarikan diri di atas dunia, di akhirat esok. Mak lari daripada anak, anak lari daripada mak, pak lari daripada isteri lari daripada suami. Masing-masing nak selamat diri masing-masing di akhirat esok. Bapa pakak lari, tak tunai tanggungjawab. Bila tak tunai tanggungjawab, nak jawab depan Allah tu payah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadilah jawatan gapo pun. AJK masjid ni, apa yang jadi AJK masjid pun, nak kena jawab depan Tuhan esok. Masuk je dia kubur, malaikat tanya lalu. Subuh pagi tadi, mari tak subuh pagi tadi? Tanya soalan tu ya. Kan ramai pula letak jawatan malam ni tak kena. Ambo sebut ni, pakak letak belakang jawatan tak kena gaya. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kitanya, lagi besar jawatan, lagi penat dalam hidup. Rasulullah ajar, mu jangan berebut nak pegang jawatan. Dalam hidupmu ni, mu kena tengok orang mana yang layak, orang mana yang tak layak untuk pegang jawatan. Tak semua orang kita boleh bagi jawatan pada mereka. Tak. Rasulullah ajar gitu di kalangan sahabat-sahabat. Nak suruh hidup kita ni, kita nampak arah tuju dalam hidup kita. Kalaulah jawatan ni jadi mulia dalam hidup, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun sebelum daripada ni. Fir'aun jauh lebih besar daripada kita. Jawatan Fir'aun. Siapa perekat dia ngaku jadi Tuhan. Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Dia sebut, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun ngaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Iblis sebut, katanya Iblis. Ada juga orang yang ngaku jadi Tuhan. Bapa ya Fir'aun ngaku jadi Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup dia. Fir'aun kecil manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah dalam hidup Fir'aun. Fir'aun dalam satu riwayat sebut tak pernah nguat. Nguat pun tak pernah. Nak sebutnya Fir'aun. Gak kita ni, acu tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi yang nguat lalu tak pernah gaya. Tapi jangan pula tak nguat. Orang tanya apa yang tak nguatnya, merah mata-mata. Lawan Fir'aun sekali ustaz disebut. Nak lawan Fir'aun dia ni. Fir'aun lagu mana Allah jadikan dengan jawatan dia. Besar dia tersebut, Allah tergelarkan dalam laut. Allah tunjuk ni simbol manusia yang paling kejam atas dunia, paling zalim atas dunia. Fir'aun zalim tak zalim dia hidup pun dia cekik darah orang, dia mampu pun dia cekik lagi darah kita. Sampai hari ni kan, kalau kita nak tengok mumia Fir'aun kena bayar lagi 70 pound seorang. Nak masuk
muzium di Mesir tu nak tengok mayat Fir'aun tu, kena bayar 70 pound lagi. Nak sebut jahatnya Fir'aun. Hidup pun sikit darah orang, mapuh pun sikit lagi darah. Nak sebutnya kejar tak kejar. Lepas tu kita duk kejar kau gapo dalam hidup. Kalau harta pun tak cari, tahta pun tak cari, duk cari kau gapo dalam hidup. Ada yang jawab, dia kata, hamba harta tak cari ustaz, tahta pun tak cari. Lepas tu kejar kau gapo? Hamba kejar kau rupa. Rupa ni biar jadi comel semua. Tak sih, tua tak sih. Rela tu, maka biar nampak comel je semua. Pada diri dia. Tak sih, jadi tua tak sih. Tu, kaya-kaya belakang toke-toke kosmetik. Toke kosmetik dia dah ajar orang, tunjukkan kecantikan anda. Selahkan kecantikan anda. Ya dia tu tak comel-comel langsung. Nak suruh orang tunjuk sama. Ya dia tu muka huduh tak mudah. Marah ni toke-toke kosmetik lain ni. Nak sebutnya sungguhnya, nak suruh tunjuk ni comel. Comel. Lalu Rasulullah mengajar, Allah tak tengok muka orang. Dalam hidup ni Rasulullah sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak pernah tengok muka orang. Allah tak tengok bodimu. Bodimu pun Allah tak tengok. Ya orang perempuan kan sibuk nak muka putih, lengan hitam legar. Ya orang jantan sibuk nak badan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil. Nak sebutnya sadu, nak suruh badan ni nampak tak molek ya. Rela tak mari maya murid. Gi gym betul badan. Nak suruh badan tu nampak kemah. Rela tak makan nasi, makan telur 21 butir sehari. Sungguhnya dalam hidup. Rela tak mari maya Isa tak mari. Nak gratis ni nak gratis, nak main futsal. Metal lagi nak sepak bola ni. Malam ni nak tengok bola pula ni panggil. Sungguh dalam hidup dia ni. Sungguh dalam hidup tu, kalau kita tanya, nak agak apa badan? Bila comel-comel badan nak agak apa? Badan tu dah jadi comel dah. Nak agak apa badan? Dia kata, nak pakai seluar dalam, nak naik atas petah ustaz. Nak tunjuk body. Tak ada pedas satu. Lalu Rasulullah ajar, tolong belajar sikit. Tak ada, Allah tak tengok muka orang. Ada sahabat Rasulullah, ia hitam kulit dia. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni hitam kulit. Tapi Bilal bin Rabah ni walaupun hitam kulit dia, sebut syurga mana? Ia tak terbuka pintu untuk Bilal bin Rabah. Semua pintu terbuka untuk Bilal bin Rabah. Syurga Allah. Rasulullah cerita, nak sebutnya Bilal bin Rabah ni, suara dia bukannya suara merdu, parau. Suara dia tu bunyi gemong gitu. Kemudian rambut dia keriting, pendek-pendek keriting. Kemudian bibir dia tebal. Kemudian dia pula hitam. Bilal bin Rabah. Tapi kerja dia tolong azan. Kerja dia tiap-tiap hari azan. Sehingga sampai perikat sahabat-sahabat ni cemburu dengan Bilal. Sahabat-sahabat ni kata, ya Rasulullah, Bilal jahbal sokmu. Tak boleh kau beri peluang pada orang lain yang tak, ya Rasulullah. Wilah peluang pada orang lain yang tak. Seorang aku ni jauh lebih merdu daripada seorang Bilal. Rasulullah jawab, kau sahabat ni, tak apalah. Walaupun seorang merdu, tapi seorang Bilal je kita duk dengar. Tapi seorang Bilal tu menyebabkan kita mari maya. Rasulullah sebut gitu. Sahabat ni berlalu. Lepas maya Isa, hari tersebut, balik gitu dah. Esok, lepas maya Isa, dia sebut lagi pada Rasulullah. Rasulullah, wilah peluang sekali ke aku ya Rasulullah. Peluang sekali ke aku ya Rasulullah. Aku ni suara jauh lebih merdu daripada Bilal. Tiap-tiap hari Bilal jahbal. Tak boleh ke orang lain ya Rasulullah. Rasulullah jawab balik, tak apa Bilal pun, katanya Rasulullah. Walaupun dia bel pun, suara dia gitu pun, tapi kita dengar molek suara Bilal. Kita boleh mari maya molek. Rasulullah sebut pada sahabat ni. Gak sahabat tersebut berlalu balik gitu lah. Hari yang ketiga, mari tegur lagi Rasulullah. Rasulullah, wilah peluang ke aku sekali ya Rasulullah. Aku ni, suara aku ni merdu Rasulullah. Mu dengar tak dulu? Aku bel. Royak ke Rasulullah. Rasulullah tengok dia sungguh laju pada 3 malam. Dia sebut pada Rasulullah ni. Rasulullah sebut lalu pada Bilal. Bilal, esok mu ambil MC dah, katanya Bilal. Katanya Rasulullah pada Bilal,
Mung tak sabar lah. Wih peluang pada sahabat ni bel. Sahabat ni bel ni. Biar dia bel pagi esok. Subuh esok. Biar dia bel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata gitu. Gak bila esok gak? Tak mari bel lah. Wih peluang pada sahabat ni bel. Sahabat ni bel. Azan tu. Suara dia merdu sungguh. Merdu tak merdu suara dia tu. Lagu sedap sungguh. Suara dia tu. Sampai orang tidur tak bangun maya subuh pagi. Merdu sungguh. Maknanya sampai perikat. Suara dia merdu tu. Orang tak mari. Dengan sayu sedap lajuk. Pangkat pakar tidur jenera molek. Ia menyebabkan lepas maya subuh. Lepas maya subuh turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril tak tegur Rasulullah. Ya Rasulullah. Pagi ni tak ada orang bel. Maya subuh tak ada orang bel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejut. Apa? Dia kata sekala suara Bilal ni kedengaran di arasy Allah. Setiap pagi suara Bilal sampai di arasy Allah. Nak sebutnya Rasulullah baru perasan rupa-rupanya keikhlasan tu bila kita buat betul-betul ikhlas tak kira rupa lagu mana. Allah tak pernah tengok pun muka orang. Allah tak tengok pun rupa orang. Tapi ya Allah nak daripada hati seseorang. Di kalangan kita ni, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah pandai, Allah tak pandai luar dari kamu. Kamu kaya ke, kamu banyak harta ke, kamu comel ke, kamu handsome ke, Allah tak kelih langsung. Tapi Allah kelih dalam hidup manusia ni kepada dia, Allah tengok pada hati seseorang. Hati ni sendiri yang dipandai oleh Allah wa a'malikum, dan juga amalan hak membuat tiap-tiap masa dalam hidup kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada sahabat-sahabat. Kalau Bilal ni teruk, ada lagi teruk daripada Bilal. Dalam sejarah. Dalam sejarah Bilal ni hitam, ada lagi hak hitam daripada Bilal. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ni jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Hitam tak hitam Sa'ad bin Mu'az ni, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguh, bukan hitam biasa, hitam metalik dia panggil. Nak sebutnya hitam sungguh Sa'ad bin Mu'az. Tapi waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Tiap para malaikat Allah. Jenazah Sa'ad bin Mu'az diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Sejarah nak ajar bagaimana Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ada lagi hak teruk daripada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu baca dah sirah, sahabat hak lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az apa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu ni, boleh jadi malam ni baru dengar kot nama Julaibib ni. Ada di kalangan kita ni, dia kata ada nama Julaibib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak mari daripada South Africa. Mari daripada sebelah Afrika, mari duduk di Masjid Nabi. Maya belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maya dia belakang Rasulullah ya. Tiap-tiap kali mana Rasulullah maya, mesti dia duduk belakang Rasulullah. Julaibib radhiyallahu anhu. Tidur dia, alah dia lengan. Tak ada batal. Lengan dia jadi batal. Bila minum air, tak ada gelas-gelas, tak ada. Makuk-makuk tak ada. Telapak tangan, hak jom dia tempat hirup dia minum air. Julaibib radhiyallahu anhu. Muka dia ni, kalau orang tengok menakutkan. Muka dia tu orang tengok takut. Kerana muka Julaibib radhiyallahu anhu. Tapi duduk belakang Rasulullah. Satu hari bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lepas mayasa, tengok dia duduk sandar tepi dinding, duduk sorang. Julaibib ni. Rasulullah mari dekat Julaibib. Rasulullah tanya, Julaibib, mung tak nikah ke? Mung ada isteri ke? Lalu Julaibib kata, tak ada ya Rasulullah. Tak ada isteri. Tak ada keluarga ke? Tak ada. Mung tak serah nak nikah ke? Rasulullah tanya. Julaibib. Tanya Julaibib, mung tak serah nak nikah ke? Julaibib kata, ya Rasulullah, siapa yang nak nikah dengan hamba ni ya Rasulullah? Harta tak ada, rupa tak ada belaka dalam hidup. Hamba hanya ada Allah dalam hidup hamba. Katanya Julaibib jawab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah dengar Julaibib kata gitu kan. Rasulullah pun pergi lalu tinggal Julaibib. Esok lepas mayasa Rasulullah tengok gitu juga Julaibib duduk sandar tepi dinding di Masjid Nabawi. Sandar sore-sore senyap dia. Lalu Rasulullah pergi dekat Julaibib. Julaibib, Rasulullah tegur Julaibib. Julaibib, mung hidup sore ke? Rasulullah hidup sore.
Tak ada anak bini ke? Tak ada isteri ke? Tak ada Rasulullah. Mu tak nikah lagi ke? Tak Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, mu tak sen nikah ke? Nak ya Rasulullah. Tapi tak ada siapa yang nak kamba. Siapa yang nak kamba ni ya Rasulullah? Tak ada harta, tak ada rupa, tak ada belaka. Enggak Rasulullah dengar gitu. Rasulullah pun pergi lalu tinggal Julaibib. Hari yang ketiga, Rasulullah mari lagi. Tegur lagi Julaibib. Soalan sama Rasulullah tanya. 3 hari Rasulullah tanya kali yang ketiga tu. Rasulullah tanya lagi, Julaibib, mu ni tak nikah ke? Tak ya Rasulullah. Apa yang mu tak nikah? Mu tak senikah ke? Nak ya Rasulullah, tapi tak ada orang yang nak kamu. Allah, kalau kita Rasulullah tanya 3 hari, tiap-tiap hari tanya soalan sama. Mesti kita jawab pada Rasulullah. Rasulullah tak faham tanya soalan sama. Kalau kita mesti kita jawab gitu pada Rasulullah. Julaibib tak, dia jawab molek. Dia jawab, ya Rasulullah, siapa yang nak bermenantu ke saya ni ya Rasulullah? Harta tak ada, gapo tak ada, rupa tak ada. Enggak Rasulullah dengar. Mu nak nikah ke Julaibib? Katanya Julaibib, nak ya Rasulullah. Kalau ada kat nak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, gini Julaibib. Hujung kampung ni, hujung kota ni, ada seorang ketua kampung. Dia ada anak dia seorang aja, anak perempuan seorang aja. Anak dia tu comel. Mung dirayak dia, aku Muhammad Rasulullah. Kain salah pada dia, merayak dia, aku suruh anak perempuan dia nikah dengan kamu wahai Julaibib. Dia dengar gitu, bekah bang berlari lalu. Dia nak dapat nikah free. Siapa tak asyik? Berlari, bekerja, pergi jumpa dengan ketua kampung tu. Pergi royak. Rasulullah kain salah. Sebut Rasulullah kain salah, bekah bang dia. Peluk. Julaibib. Suka dia. Dia kata, Rasulullah suruh aku mari. Rasulullah sampaikan salah pada kamu. Enggak dia peluk. Julaibib tu. Julaibib kata, aku mari ni, Rasulullah suruh bawa hajat. Hajat kau gapo? Dia tanya. Hajat gapo? Hajatnya, Rasulullah suruh aku nikah dengan anak perempuan kamu. Kejut dia. Mung kena nikah dengan anak perempuan aku. Dia tanya, Rasulullah suruh aku nikah dengan anak perempuan kamu. Dia kata, kalau mung, tunggu dululah. Dia kata, tunggu dulu. Amba nak kecek dengan orang rumah dulu. Kak dia masuk dalam rumah dia. Kecek dengan orang rumah dia. Royak ke rumah dia. Rasulullah kisahlah. Rasulullah suruh Julaibib nikah dengan anak perempuan kita seorang. Anak kita seorang ni. Dia suruh nikah. Rasulullah suruh nikah dengan anak perempuan kita. Gak dia waktu itu, orang rumah dia dengar. Siapa bang? Kena nikah dengan siapa? Nikah dengan Julaibib. Julaibib, no. Julaibib janganlah bang. Tak ada kau satu. Harta tak ada, gapo tak ada. Tiba-tiba nak kena nikah dengan anak kita. Dah lama kau udah. Nak kena nikah dengan anak perempuan kita. Gak, teka semua kecek gitu. Tubik anak perempuan. Anak perempuan ni tubik. Dia sebut, Abi, Umi, saya dengar dah gapo hak Abi dengan Umi duk kecek mata tadi. Dengar belakang dah, gapo hak kecek. Dia kata, demi Allah, oleh kerana ni pinangnya yang datang daripada Rasulullah, saya sendiri tidak akan tolak pinangnya yang telah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut gitu. Rasulullah dengar jawapan ni yang disebut oleh malaikat Jibril. Wayak pada Rasulullah. Rasulullah bikabang. Rasulullah akak tangan sebut, ya Allah, berkatilah perempuan ini. Panjangkanlah umur dia dan jadikanlah dia sekaya-kaya perempuan di kota Madinah. Rasulullah baca doa. Mustajab sungguh. Panjang umur dia, kemudian jadi orang kaya sungguh. Perempuan ini sendiri. Nikah dengan Julaibib. Bila nikah dengan Julaibib, cukup sebulan nikah. Sebulan nikah tersebut, Julaibib berlaku perang Uhud kali yang kedua. Perang dalam sejarah Rasulullah. Enggak Julaibib ni pergi sekali dalam perang tersebut. Perang. Tiba-tiba Julaibib gugur syahid. Dia tengah tombak orang tu, 8 orang dia tombak. 7 orang dah ditombak. Orang yang ke-8 dia nak tombak dia sebelah belakang. Sumbai Julaibib gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lepas lesar perang saja, perang Uhud ini, Rasulullah suruh senaraikan orang-orang yang gugur syahid. Jarahnya cerita, lalu sahabat-sahabat baca seorang, Rasulullah baca doa. Seorang, Rasulullah baca doa. Setiap seorang nama gugur syahid tu, Rasulullah baca doa. Lepas habis saja baca, Rasulullah tanya, habis dah hak gugur syahid? Ya, sahabat sebut,
Rasulullah kata, tak, ada seorang lagi yang kamu tak sebut. Ada seorang lagi yang malaikat Jibril bagi tahu dia telah gugur syahid, tiba-tiba kamu tak sebut. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib mu tak sebut. Mana Julaibib? Sahabat-sahabat terkejut. Julaibib. Julaibib, bila sebut Julaibib tersebut, sahabat-sahabat ni dia cari. Rasulullah kata dia cari ke? Mana Julaibib ni? Dia cari. Cari Julaibib. Bila cari tersebut, cari tengok ada satu mayat duk terlukuk mayat. Mayat tu dalam keadaan terlukuk. Dalam keadaan sembah, muka duk bawah, kemudian belakang tu nampak hitam besar belakang. Lalu sahabat-sahabat panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, nikah yang kamu maksudkan Julaibib ya Rasulullah? Nikah yang kamu maksudkan Julaibib ya Rasulullah? Rasulullah mari, Rasulullah tengok. Ya, Rasulullah kata inilah Julaibib. Rasulullah pun tolak, mari balik mulai jenazah Julaibib tu. Siapa bila balik saja penuh pasir di muka Julaibib. Penuh pasir di muka ni. Badan ni penuh rapat pasir ni. Rasulullah ambil tangan Rasulullah hak mulia tersebut. Rasulullah sapu muka. Sapu tu pasir-pasir hak melekat di muka Julaibib ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula turun wajah Rasulullah. Rasulullah kucuk atas dahi Julaibib. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana mink. Wahai Julaibib, mung sebahagia aku sebahagia kamu, wahai Julaibib. Rasulullah pun akak kepala Rasulullah. Rasulullah cium pula sekali lagi. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana mink. Wahai Julaibib, mung sebahagia daripada aku sebahagia daripada kamu, wahai Julaibib. Rasulullah titik air mata Rasulullah. Rasulullah angkat balik muka Rasulullah. Rasulullah cium kali yang ketiga. Kali tiga tandai Julaibib. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana mink. Wahai Julaibib, kamu sebahagia aku sebahagia kamu. Rasulullah kesak air mata Rasulullah. Nak sebutnya mulia manusia, tidak kerana yang disebut dengan rupa lagi, tapi mulia manusia kerana ada sesuatu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu gapo hak Rasulullah ajar? Rasulullah tak ajar berebut harta. Rasulullah tak ajar berebut tahta. Rasulullah tak ajar berebut yang disebut dengan rupa. Tapi yang Rasulullah ajar gapo dia? Mu atas dunia ni tolong berebut biar dapat syurga dalam hidup. Carilah jalan dalam hidup biar dapat syurga. Lagu mana nak suruh dapat syurga? Pastikan dirimu jangan masuk dalam neraka. Hal ni yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar, mu tak usah berebutlah nak besar rumah. Mu tak usah berebutlah nak banyakkan harta. Mu tak usah berebutlah dalam hidupmu terhadap harta saka. Tak payah berebutlah benda-benda demikian. Dalam hidup kamu, mu tolong berebut biar dapat syurga dalam hidup. Lagu mana nak dapat syurga ni? Ni baru tajuk hamba nak sebut malam ni. Mukaddimah yang dia panggil tadi. Nak sebutnya, lagu mana nak dapat syurga ni dalam hidup kita ni? Barulah Rasulullah mulakan dalam hidup ni, benda yang pertama sekali, siapa yang nak dapat syurga, dia kena bersihkan hati dia. Tolong bersihkan hati. Rasulullah mula ajar. Dalam hidup ni, di kalangan sahabat-sahabat, siapa-siapa yang nak pada syurga, hati dia jangan cemar. Hati dia jangan kotor. Kerana tak ada agama yang mengajar untuk bersihkan hati kecuali Islam. Islam dia ajar, dalam hidup kamu ni, mu kena bersihkan hati kamu. Kalau mu tak bersih hati kamu, cemar hati kamu, tak ada jalan untuk mu boleh masuk dalam syurga Allah. Dalam hati tu, jangan ada rasa sombong. Walaupun sebesar misqala dzarratin al-kibriya. Kecil ya dalam hati kamu tu ada rasa sombong. Rasulullah kata, la yadkhulul jannah. Tak masuk syurga. Man kana lahu fi qalbihi misqala dzarratin al-kibriya. Tak masuk syurga. Siapa-siapa yang dalam hati dia ada perasaan sombong walaupun sebesar zarah dalam hati dia. Lagi mana hati dia tu ada perasaan sombong, dia tak akan masuk syurga. Badan luar ni tak akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana nak suruh kita layak masuk dalam syurga? Perkara pertama, Rasulullah suruh bersihkan hati. Cuci dulu hati ni. Hati ni jangan cemar. Kalau hati ni cemar, hati ni kotor, di kalangan kita, kelayakan masuk dari syurga tu payah lalu. Lagu mana nak suruh bersihkan hati? Kenapa dia? Hati ni jadi utama. Siapa peringkat? Bila sahabat-sahabat diajar supaya kamu bersihkan hati. Bersihkan hati.
Bersihkan hati ni diajar sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tak mari benda-benda yang kotor yang menyerap dalam tubuh badan kita. Gapo hak kotor? Kita tanya gapo hak cemar, Ustaz? Dari hidup kita cinta ke dunia. Saya ke dunia ni, saya siapa tak saya mati. Di kalangan kita. Ni pun nyakit. Cinta pada dunia. So, saya sungguh pada dunia ni. Dia berebut tadilah. Dia berebut ke harta, dia berebut ke tahta, dia berebut ke rupa. Dalam hidup dia, siapa perikat, hati dia ni terikat dengan benda tu. Dalam hidup dia. Rela dia tukar di antara maya dengan nak ke harta. Rela tak maya kerana cari ke harta. Ni punca apa? Punca rusak hati. Hati dah rusak. Dia rela tukar. Dia rela buka kain tudung dia. Pala dia rela dogai gitu je hau perempuan. Kerana apa dia? Kerana kerja. Dia jawab. Kerana kerja. Kerja, tak apa kita buka aurat. Lepas pada habis kerja, kita pakai mula dia tu. Ni punca apa? Punca hati rusak. Dia hati rusak kan? Dia mikir kau nak suruh mudah daripada diri dia. Dia tak mikir bahayanya dia terhadap yang disebut dengan neraka Allah. Depan dalam hidup dia. Dia tak mikir lagu mana dia nak hidup lepas pada dia mati seksa. Ni punca apa? Kamu dah mula dah rosak hati. Bila rosak hati, mu nak mari masjid pun payah. Mu nak dengar ngajar pun payah. Dalam hidup kita, rosak hatilah. Dalam hidup kita, dia boleh sebut tu. Kita pergi dengan ngajar pun tak jadi apa dia sebut. Orang tanya, apa yang tak pergi dengan ngajar? Tu bukannya ulama, tu ular dalam semut. Dia boleh sebut kat ustaz-ustaz gitu. Enggak hak terbaru ni pula, dia sebut apa dia? Ni bukan ustaz, ni penunggang agama dia sebut. Ha, ni istilah ni. Istilah ni tak ada ni. Tak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita je baru nak ada ni. Ni mulut-mulut di kalangan orang-orang yang nyakit hati. Nyakit hati ni mari daripada nyakit hati tu buruk habis orang lain. Sebab tu Rasulullah sebut, ala inna fil jasadi mudghah. Mu kena ingat dalam jasadmu ni ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Mu kena ingat dalam tubuh badanmu tu ada segumpal darah. Kalau baik darah tu baik seluruh tubuh badan kamu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rosak darah tersebut rosak habis seluruh tubuh badan kamu. Ala wahyal qalb. Mu kena tahu tu yang disebut dengan hati. Hati ni kena jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan sama, jaga hati, tolong cuci hati, tolong bersih hati, jangan sakit hati, jangan nyakit pada hati kita. Dan nyakit hati ni mari belaka. Nyakit orang teruk bila dekat nak mati, jadi buruk sangka dia dengan Allah. Mari dalam kepala dia sebut, ya Allah, berapa yang aku kena mati? Baru umur 63 tahun baru. Orang lain umur 93 tahun tak mati-mati lagi. Bapa aku, ya Allah, baru dalam hidup, dalam keadaan 2 nyakit baru. Orang lain 10 nyakit tak mati-mati lagi. Dia mula mari rusak. Rusak hati ni, Rasulullah sebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang suka nak jumpa dengan Allah, Allah suka nak jumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa-siapa yang benci untuk jumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah. Allah pun benci nak jumpa dengan diri dia. Jemaah sekalian, hamba nak rekah-rekah sikit. Nak sebut, dalam hidup kita ni, kita akan tanya, lagu mana ustaz nak cuci hati sangat? Hati ni besar nilai. Hamba sebut ada 2-3 sebab. Kenapa Islam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suruh pegang sama hati ni, jaga sangat. Siapa perikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar supaya baca doa. Baca doa. Doa apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulah sama doa ni. Wahai Tuhan yang balik-balik ke hati, sabbit qalbi, tolong tetap hati aku ni ya Allah. Ala dinika, dalam agama kamu. Wa ala ta'atika, biar aku taat sama kamu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa buat khianat pada diri aku sendiri ni ya Allah. Nak suruh tetap hati. Kerana ramai orang ni balik. Mudah je nak balik. Bukan zaman kita je.
Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, bila Rasulullah wafat, balik hati sahabat-sahabat. Ada yang tak boleh keluar zakat. Anak sebutnya Rasulullah wafat. Ada hak balik hati ni, siapa peringkat keluar daripada Islam, jadi murtad. Balik hati. Siapa peringkat Sayyidina Abu Bakar buat kerja, perang, serang. Mana-mana orang yang tak terima Islam, mesti diserang orang tersebut. Nak sebut siapa tahap demikian. Kenapa dia? Hati tak bersih. Di kalangan sahabat-sahabat, Rasulullah mula didik. Lagu mana nak suruh biar hati sahabat-sahabat ni dalam keadaan bersih sama. Lalu Rasulullah ajar. Dalam Islam ni ada 2-3 cara nak suruh bersihkan hati. Yang pertama, baca Quran, jangan tinggal sama. Baca Quran sama. Baca Quran ni bukan sekadar untuk dapat pahala kita biar banyak. Di antara benda yang besar lagi, bersihkan hati. Di antara benda yang besar dalam hidup kita ni, bila kita baca sama Quran, hati kita ni jadi bersih. Sebab tu hamba sebut banyak kali, mana-mana sekalipun. Jangan siapa tak boleh baca Quran. Jangan ada di kalangan orang kampung kita ni, tak boleh baca Quran. Dia mati di saat mana dia tak boleh baca Quran. Siapa-siapa mati, malam ni tolong ingat molek ni. Dia mati dalam keadaan dia tak boleh baca Quran. Dia masuk dalam kubur. Satu hari dia masuk dalam kubur, dalam keadaan dia tak boleh baca Quran, confirm dia tak lepas menghadap depan Tuhan. Tak lepas. Tak percaya cuba terang mati, tak percaya. Nak tahu lepas kau tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya lalu, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh dia. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Quran ni benda yang paling utama sekali untuk nak bersihkan hati. Kalau kita tanya apa yang kena baca Quran dalam hidup kita, nak bersihkan hati. Hati kita ni cepat cemar. Sekali kita buat dosa, sekali titik hitam pada hati kita. 2 kali kita buat dosa, 2 kali titik hitam. 3 kali kita buat dosa, 3 kali titik hitam. Rasulullah kata, hatta nuktatan sauda, sehingga hitam lega hati masing-masing. Gak tika hitam, kita tak boleh nak beza dah di antara yang baik dengan yang jahat. Yang menyebabkan kita, maya kita tak jadi khusyuk. Maya kita tak jadi nikmat. Orang lain, Tok Imam baca panjang sikit, rasa nikmat. Kita, Tok Imam baca panjang sikit ya, seronok marah Tok Imam. Tok Imam, inna a'tayna ya Tok Imam. Ni baca sabbih isma rabbikal a'la pula. Nak marah dalam hidup. Punca apa dia? Hati cemar tu. Hati kotor di kalangan kita. Bila hati kita kotor, mari nyakit. Nyakit benda-benda buruk seka dengan orang dalam hidup kita. Mula nak kata kat orang tu, nak kata kat orang ni. Punca apa dia? Hati yang rosak. Benda yang pertama dalam hidup ni, kena buat, baca Quran. Yang kedua, nak suruh bersihkan hati, zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni diajar cara demikian. Mula dalam hidup kita ni, sentiasa zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sepanjang masa dalam hidup. Tiap-tiap kali mana kita kecek je, biar zikir. Senyap kita tu, senyap fikir. Macam mana kita nak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni pun membersihkan hati. Bila kita selawat aja pada Nabi Muhammad, mula kita letak balik. Dalam hidup kita ni, contoh, ikutan, hak kita kena ikut, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajinnya, ibu-ibu kita ni berselawat. Jangan malah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang lebih pada umur 60 tahun ke atas, jangan tidur selagi mana tak habis selawat pada Rasulullah sebanyak 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Tiap-tiap hari selawat. Kerana mental lagi nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun di akhirat cari Rasulullah. Tak cari anak isteri, tak cari. Tak cari anak bini, tak cari. Cari siapa dia? Cari yang disebut dengan Rasulullah. Kita nak masuk syurga pun dengan Rasulullah. Dalam keadaan gitu, selawat jangan tinggal. Bahkan disebut dalam satu riwayat kata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak akan tidur selagi mana dia tak habis selawat pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali sehari. 70,000 kali sehari. Gak kita ni 70 kali pun deku dah tak guna gaya. Beza kita dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hidup kita ni, bibir kita je, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 2. Yang ketiga, untuk kita nak tambah lagi, biar kita ni, hati kita ni bersih semua, banyakkan kita sedekah dan infak di jalan Allah. Jangan kita duk simpan harta benda kita atas dunia ni. Banyak dah bagai-bagai kita ni timbun. Harta benda kita ni duk timbun. Orang tanya, simpan ke harta ni buat apa?
Dia jawab, untuk bekalan hari tua, Ustaz. Lah ni tak tua lagi kan? Baru nak tua, Ustaz. Baru nak tua. Si perak gapo ke hari tua? Dia tua, tak guna-guna pun harta tersebut. Aku tanya di kalangan kita, ramai mana orang tua? Harta banyak. Tapi dia tak boleh nak guna dah harta tersebut. Siapa yang tak guna? Siapa yang tak boleh guna? Allah tak boleh guna dah pada diri dia. Dia nak makan gapo lagi dalam hidup dia. Dia nak buat rumah besar mana lagi dalam hidup dia. Dia nak kereta mewah. Banyak mana lagi kereta dia nak dalam hidup dia. Dia nak pakaian lagu mana lagi dalam hidup dia. Harta banyak lagi ni. Masa hidup mentah lagi dah dalam hidup ni. Lalu dalam Islam dia ajar supaya kita ni tolonglah infak. We sama. Bagi sama di jalan Allah. We sama. Biar waktu mana kita bagi di jalan Allah, lama-lama benda yang kita bagi ni ada dah di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita duduk dengan ngajar gini ni. Tiba-tiba lalu tabun derma. Dalam poket kita kebetulan ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana hok masuk? Skala agak hok RM1 lah kita masuk. Hok RM50, kedai banyak lagi tu. Kedai banyak lagi ya kita nak beli. Enggak di akhirat saya jumpa balik RM1. Enggak ada pergi kau RM1 tu lah. Pergi di akhirat RM1 aja aku buh. Hok banyak lagi RM50 tu habis kat orang lain. Yang menyebabkan rugi dalam hidup kita. Dalam hidup kita, kita ingat sama. Setiap kali mana kita infak, kita sedang bersihkan hati. Bersihkan hati daripada apa dia? Menyayangi dunia kepada menyayangi akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang munafik, ngejeklah pada sahabat-sahabat Rasulullah. Ia bagi kurma tu, bagi infak kurma di jalan Allah. Orang munafik kata apa dia? Dia kata, wis sikit je. Nak sahud dah. Katanya orang munafik. Lalu Allah tegur balik. Orang munafik ni. Walaupun dia wis sikit, tapi dia besar di sisi Allah. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu suka di sisi Allah tu kecil. Kamu ingat ke di sisi Allah kecil? Di sisi kamu tu kecil, tapi di sisi Allah besar. Sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam hidup kita ni, bagi, jangan berhenti. Jangan berhenti dalam hidup kita. Tiap-tiap hari ni, mesti ada sedekah. Mesti ada wakaf. Mesti ada infak. Mesti ada zakat. Tiap-tiap hari dalam hidup kita ni, harta benda kita ni, jangan duk sipar atas dunia. Ni kita duk sipar. Orang tanya, buat gapo sipar? Dah tua dah dalam hidup. Nak makan gapo lagi kalau kita tak makan? Nak makan daging tomahawk, gigi tak ada dah. Nak makan manis-manis tak boleh dah, kecil manis. Nak makan shell out. Kita ada go out dah dia panggil. Dalam hidup kita, tak ada benda dah kita boleh dapat. Allah dah tarik dah nikmat so dalam hidup. Tiba-tiba kita duk saya. Tiba-tiba satu hari kita mati. Tinggal harta kita atas dunia. Hak ni masalah tu. Masalah jemaah sekalian. Di kalangan kita, bila masuk dalam kubur, harta kita tinggal atas dunia, kena soal lalu. Kena soal. Setiap sen, setiap duit hak kita ada, setiap nombor akaun, setiap bil elektrik, setiap gapo hak nama kita, selagi mana tak selesai, lagi itulah kita sengsara dalam kubur. Jangan serah sedap dalam hidup kita. Bila kita mati esok, biar kita tak ada dah kaitan dengan dunia. Biar segala harta kita duduk di akhirat dah. Kita ada dah rumah di akhirat. Kita ada dah pakaian di akhirat. Kita ada dah makanan di akhirat. Kerana apa dia? Daripada hati yang bersih. Hati kita yang bersih ni, kita sentiasa keluarkan benda-benda hak kotor, masukkan benda yang baik. Masukkan gapo dalam hidup kita. Di kalangan kita tanya, nak suruh jadi gapo Ustaz? Hati ni, dia jadi bersih, nak suruh jadi lagu mana? Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, perkara pertama, biar dalam hidupmu ni rapat dengan Allah. Biar Allah kenal muka kita. Jangan sampai Allah tak kenal kita. Dalam hidup kita ni, sepanjang kita hidup ni, biar bila hati kita bersih, Allah kenal lalu. Kenal lalu dalam hidup kita ni. Allah kenal kita. Bila Allah kenal kita, naik kedudukan kita dalam hidup atas dunia ni. Daripada asal kita orang biasa, naik. Siapa peringkat? Waliullah. Itu siapa? Dari kalangan manusia ni sendiri. Boleh siapa peringkat wali Allah? Dan wali Allah ni, dia tak boleh ngaku dia jadi wali Allah. Jangan pula. Jangan ada pula di kalangan kita sebut, dia pakai name tag, wali Allah dia tulis. Jangan.
Wali Allah ni disebut dalam hadis Rasulullah, man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa-siapa yang buat khianat pada wali-wali aku istighfar dengan dia. Punca apa dia? Punca dianya dalam keadaan buat khianat pada orang yang hati dia bersih dalam hidup dia. Hati kita ni biar jadi bersih sama pada diri kita ni. Dengan mana? Hak hamba sebutlah ni. 2-3 perkara biar kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar naik kedudukan kita. Boleh dekat ke dengan Allah, boleh sangat dalam hidup kita. Dengan apa dia? Fazkuruni azkurkum. Bila kamu banyak zikir pada aku, maka aku akan mula sebut nama kamu dan aku akan ingat pada diri kamu sepanjang masa. Ini yang pertama. Yang kedua, bila hati bersih, jadi apa dia dalam hidup kita ni? Jadi dekat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ni jadi kau rapat, kau tua, kau rapat dengan Rasulullah. Bila hati bersih je, Rasulullah mesti kenal orang yang hati bersih. Ini dia akan jadi demikian. Bila masuk dalam kubur, malaikat tunjuk terus, man hadzal rajul? Siapa lelaki ni dalam hidup kamu? Boleh jawab lalu. Hadza nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jawab lalu. Bila bangun di akhirat, nama kita ni dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah panggil nama. Nama di khalayak orang ramai tu, nama kita dipanggil bertalu-talu oleh Rasulullah. Siapa kita boleh pergi dekat dengan Rasulullah. Boleh minum air di telaga Kausar. Boleh cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kucuk dahi Rasulullah. Nak sebutnya, kita siapa dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat. Walaupun aku mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada sahabat, tapi mung tetap dekat dengan aku. Mung tetap dekat dengan aku. Sahabat-sahabat tanya, lagu mana ya Rasulullah? Nak suruh dekat dengan kami. Walaupun mung dah tak ada dah. Lalu Rasulullah kata, mung banyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat bibir kita ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagu mana cara nak suruh dekat dengan Rasulullah? Hidupkan sunnah Rasulullah. Mula hidupkan balik sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni mudah je dah hidup. Bau wangi badan Rasulullah. Bau dalam keadaan wangi sama. Bila mari masjid siap dengan keadaan kemah. Kemudian Rasulullah sendiri, sunnah Rasulullah, bila makan, Rasulullah duduk. Kemudian Rasulullah ambil tangan kanan. Kemudian Rasulullah baca bismillah. Ni amalan kehidupan seharian yang kita boleh buat. Banyak sunnah Rasulullah pada diri Rasulullah. Sunnah Rasulullah dalam keluarga. Rasulullah suruh hidupkan sunnah Rasulullah berkeluarga. Bila makan, Rasulullah tak pernah makan seorang-seorang. Rasulullah ambil makanan, Rasulullah suap ke mulut anak natu Rasulullah. Suap seorang-seorang, barulah Rasulullah mulakan makan. Ini cara Rasulullah buat. Pernah satu ketika, Rasulullah ambil makanan, Rasulullah kunyah makanan, Rasulullah panggil Aisyah. Ta'ali Aisyah. Mari dekat sikit Aisyah. Aisyah mari dekat-dekat dengan Rasulullah. Rasulullah sebut, iftah famik. Buka bibir kamu, wahai Aisyah. Aisyah buka bibir dia. Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak kita cutera buat malam ni tengok. Balik malam ni, panggil orang rumah. Mari dekat sikit, mari dekat sikit. Abang baru belajar sunnah ni. Suruh orang rumah kita buka mulut. Kunyah-kunyah, cari kakung-kakung ke. Cari daging-daging hak liat. Kunyah-kunyah, panggil orang rumah. Mari dekat sikit. Mesti orang rumah angkat tangan. Tak selera, tak selera. Habis lalu selera. Nak ikut sunnah lagu mana? Nak ikut sunnah lagu mana? Gigi pun tak gosok. Nak ikut sunnah Rasulullah lagu mana dalam hidup? Orang rumah kata, dah lah gigi tak gosok, isap rokok pula tu. Hilang terus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nak sebut ni. Siapa-siapa yang nak dekat dengan Rasulullah, jangan isap rokok. Hamba nak sebut begitu. Siapa-siapa yang nak dekat dengan Rasulullah, jangan isap rokok. Kalau dia isap rokok, dia akan jadi jauh dengan Rasulullah. Rasulullah tak suka dengan bau busuk. Rokok ni tak bau wangi, tak bau wangi. Kalau kita nak suruh dekat dengan Rasulullah, berhenti lah. Benda amalan-amalan tak baik. Setara makan bawang putih. Rasulullah pesan, jangan mari dekat dengan masjid aku. Rasulullah kata jangan mari mayat. Siapa-siapa dia makan bawang, tiba-tiba dia mari mayat, nanti dia sedawa. Yang menyebabkan ganggu habis orang mayat. Jangan mari, Rasulullah sebut. Hak makan bawang. Padahal makan bawang ni orang Arab suka lah. Makan bawang ni. Tapi nak sebut Rasulullah kata,
siapa yang makan bawang ataupun makan benda yang bau, yang menyebabkan dia mayat-mayat, Rasulullah kata, maka dia akan ganggu orang lain. Acuk bayar orang isap rokok. Lagu mana? Bau badan, bau baju. Ni marah ni orang isap rokok ni. Menyesal pula mari malam ni. Dia kata. Kalau tahu macam ni pun tak mari-mari malam ni. Nak, ambo nak sebutnya, biar kita ni bersih molek hati kita. Hati kita tu biar comel sama. Dalam hidup kita ni. Nak suruh, biar kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dua. Yang ketiga, alim ulama sebut, bila seorang itu bersih hati dia, dia mari saing dengan orang-orang soleh dalam hidup. Orang soleh yang nak saing dengan dia. Dia akan jadi gitu. Kesal daripada hati yang bersih. Rasulullah mula didik sahabat-sahabat. Mun tolong bersihkan hati. Kalau mun khotar hati, ia menyebabkan orang soleh tak sedut saing dengan mu. Berlaku dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi barang ni pada penduduk Mekah. Bagi orang baru masuk Islam, Rasulullah wi 250,000 dirham. Rasulullah wi utah banyak pada mereka. Wi kuda banyak, sorang-sorang. Sahabat-sahabat yang di kalangan Ansar ni, orang-orang Madinah ni, mari kecil hati. Mari kecil hati dengan Rasulullah. Dia kata Rasulullah, bagi kau orang baru masuk Islam. Kita dah lama dah dalam Islam ni. Apa yang tak bagi? Duk bagi WhatsApp di kalangan mereka. Duk bagi tulis dalam Facebook masing-masing. Ni di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah ni. Waktu mana Rasulullah duk bagi dah. Tiba-tiba Rasulullah dengar. Gapo hak sahabat ni sebut. Rasulullah dengar. Sahabat ni sebut, Rasulullah naik atas mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik sahabat-sahabat. Rasulullah tanya, apakah mu rasa banyak sangat kau gapo aku wi kepada penduduk Mekah itu? Dan siapa peringkat puak-puak kamu, kecek di kalangan kamu, mentang-mentang lah orang Mekah, orang yang tempat kelahiran aku. Kemudian aku wi banyak pada mereka. Dibandingkan aku tak berapa nak wi kepada orang-orang penduduk Madinah. Rasulullah tanya balik sahabat-sahabat. Mu serah benda tu bernilai sangat kau dalam hidup kamu. Dibandingkan dengan aku yang duduk sekali dengan kamu di Madinah. Rasulullah tanya sahabat-sahabat. Mana lebih besar? Nilai harta tu kau lebih besar? Ataupun nilai aku yang berada di kota Madinah, yang aku balik bersama dengan kamu, pergi dengan kamu, balik semula ke Madinah, ataupun kamu ingin kehilangan aku, biar aku balik semula ke Mekah, kemudian kamu balik sendiri ke Madinah. Tiuk sahabat-sahabat. Tiuk sahabat-sahabat. Pakak tiuk belakang. Allah, kita salah dah. Salah dah. Tak serah bangga hidup saing dengan Rasulullah. Patutnya kita ni serah banggalah dalam hidup kita. Kerana kita duk saing di kalangan kita ni orang soleh. Orang soleh ya, ada saing dengan kita. Punca gapo orang soleh boleh duduk dekat dengan diri kita. Punca hati kita bersih. Kalau hati kita kotor, hati kita ni cemak, orang soleh tak akan mari. Tak akan dekat dengan diri kita. Dan kalau kerana hati kita ni cemak, tak mari kita ke rumah Allah. Tak boleh nak mari ke rumah Allah. Kita akan sibuk tanya, mari buat gapo ke rumah Allah. Tak ada gapo kita dapat. Punca gapo dia? Punca kita tak rapat dengan Allah, dia kita tak rapat dengan Rasulullah, dia kita tak rapat dengan orang soleh. Matu pada malam ni hamba nak sebut, dalam hidup kita ni ingat molek pada diri kita. Ia telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah didik sahabat-sahabat betul mikir. Cara mikir tu betul. Lepas pada tu betul hati kita. Lepas pada betul hati, barulah tubik pada jasad kita ni. Barulah kita jaga tubuh badan kita. Jangan ambil hak orang. Jangan kecek uduh. Jangan biar jari-jari kita ni nulis benda tak boleh. Jangan sampai perikat dia kita dia orang tengok tak ada rupa ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ni di kalangan kita ni orang nampak. Setiap hari mana kita jalan orang tahu, ahli syurga dah dia ni. Orang nampak dah sebagaimana disebut oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aya'rifu alil jannah awi alin nar?" Ya Rasulullah, boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka atas dunia ni lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab, qala na'am. Rasulullah jawab, ya, boleh. Rasulullah jawab, boleh. Sahabat-sahabat terkejut. Sahabat tanya balik Rasulullah, "Falimada ya'milul amilun?" Buat gapo kita beramal lagi ya Rasulullah? Kalau tahu dah orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka ya Rasulullah. Rasulullah jawab, "Kulli ma yusra khuliqalah." Tiap-tiap di kalangan kamu ni Allah akan permudahkan jalan mana hak dia pilih dalam hidup dia.
Kalau dia pilih nak pergi ke syurga, dalam hidup dia, Allah mudah dia ke syurga. Senang dia nak bangun tahajud. Senang dia untuk dia sujud pada Allah. Senang dia untuk ikut perintah Allah. Tapi kalau dia ni pilih jalan ke neraka, Allah permudahkan jalan dia ke neraka. Supaya senang dia dihumbai ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap supaya hak mari malam ni semua di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bila kita mati esok, kita janji sama-sama kita ni, bila kita mati ya, ada seorang aja hak mari malam ni masuk dalam neraka Allah, kita janji untuk tarik mereka ni masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat, saling bagi syafaat di antara satu sama lain. Kerana hati yang bersih di kalangan kita ni, biar kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amba rasa sekadar inilah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dalam pertemuan kita ini, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jemaah sekalian, luar tu ada kitab-kitab hak hamba duk tulis. Hamba duk tulis kitab ada lebih kurang 30 jenis kitab yang hamba duk susun balik. Antara kitabnya kitab persiapan menjelang kematian. Bila kita dekat nak mati, kita nak buat lagu mana pada diri kita ni sendiri. Kitab ni hamba cadangkan jemaah-jemaah tolong, kalau ada ustaz-ustaz ataupun ustazah hak hadir malam ni, tolong pakat awak mengajar pun tak apa. Tolong mengajar, awak mengajar dan kuliah-kuliah murid di kalangan kita ni. Kerana dalam ni ada benda yang penting sangat. Di mana Rasulullah pesan kepada pada Abu Hurairah supaya baca doa pada muka surat 47 dalam kitab ni, baca doa. Kalau kita tahu dah kita ni dekat nak meninggal dunia dah, baca doa ni. Baca doa ni, kemudian kita baca tersebut, kemudian kita tidur, kemudian tiba-tiba mati. Rasulullah sebut. Lepas pada tu, mau masuk dalam kubur tu Rasulullah kata, jenazah kamu Allah haramkan masuk, dibakar dalam api neraka Allah, dan Allah masukkan mu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni hamba harap supaya jemaah pakat hafalah doa ni. Hamba ni dapat doa ni waktu mana hamba ngaji di Mesir dulu dengan guru hamba. Guru hamba dia baca doa ni, kemudian kami ikut. Bila kami ikut tu, lepas pada habis baca doa ni, dia pun kata, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Jadi kami pun jawablah, kami terimalah doa ini. Malam ni hamba nak baca jugalah doa ni. Jemaah-jemaah pakat ikut doa hamba baca ni. Ikut doa ni. Kemudian ujung tu hamba sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah pakat jawab, kami terimalah. Boleh tak? Mudah-mudahan demikian. Pakat ikutlah. Biar sekali pun kita baca. Lepas pada ni pakat ajar pada keluarga masing-masing. Baca doa ni. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Allahu akbar kabira kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum
minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah yang hadir pada malam ni. Jemaah-jemaah balik nanti tolong pakak-pakak hafalah doa hak hamba sebut tadi. Ada pun dalam kitab ni, jemaah boleh dapat kat belakang nantilah insya-Allah. Kemudian kitab yang lain tu banyak lagi dah. Hamba karang kitab ni kerana belakang hamba ni hamba sedang bangunkan ma'ah tahfiz. Ada anak-anak yatim, orang miskin, kita tanggung mereka menghafal Quran. Pelajar-pelajar ada 1000 lebih pelajar. Ada menghafal Quran. Kita buat sekolah di Kelantan asalnya. Kemudian hamba buat lagi di Shah Alam. Kemudian hamba buat lagi di Pulau Langkawi. Hamba buat lagi di Jerantuk Pahang. Kemudian yang terbaru ni ada jemaah kita juga di Kuala Terengganu, Kuala Telemung. Di Kuala Telemung tu dia wakafkan tanah seluas lebih kurang 8,5 ekar kepada hamba ni. Tanah tersebut untuk buat sekolah, buat tahfiz di situ tersebut. Sekarang ni hamba tengah bangunkan masjid. Jemaah-jemaah yang pergi ke Kapur Tok Amir, masuk keluar ke Kuala Telemung tu kan, boleh tengok di masjid. Hamba tengah bangunkan masjid di kawasan tersebut. Dekat dengan 1 juta lebih dah kita telah belanjakan untuk buat masjid ni. Dan masjid ni tinggal atap lagi lah. Kita nak buat atap tu, insya-Allah cadangnya bulan Ramadan ni kita nak siapkan lah, nak suruh gunalah masjid tu cadangnya kalau dah pada diri kita ni sendiri. Dan kalau jemaah-jemaah ada kelapangan rezeki, jemaah-jemaah boleh lah pakak-pakak ambil pamphlet belakang nanti. Di pamphlet tu ada akaun sekolah hamba lah. Akaun sekolah. Di nombor akaun sekolah ni, pergi mana-mana bank tu, cacar atas depan mesin bank tu kan, maya sunat istiqarah dulu senang cerita ni. Nak infak kau tak infak, nak derma tak derma. Pakak niat untuk arwah ayah, arwah mak. Kita niat untuk kita sekali lah. Biar ada bekalan kita untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita ni sendiri. Ambanya tolong sekali di selatan Thailand. Selatan Thailand tu bila bapa mereka ditembak mati, ayah-ayah demo tembak mati tu, kita ambil anak-anak yatim piatu. Asalnya pelajar 22 orang je. Lah ni ada dekat dengan 840 orang pelajar. Ada menghafal Quran. Kita tanggung mereka ni menghafal Quran ni. Kita hantar tiap-tiap bulan lebih kurang 30,000 ke 40,000 sebulan bagi membiayai mereka. Lagu mana cara hamba hantar duit pada demo ni? Hamba suruh demo pergi lebuh. Lebuh tersebut hasilkan madu. Ni dapat madu ni lah. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun malam-malam, bangun tahajud, sujud selama 3 jam, doa pada Allah. Sujud ni kemudian mereka hantar madu ni ke Shah Alam. Hamba gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir hamba kata minum air madu. Minum air madu tu mutah, tubik benda pelik-pelik. Ada yang kena kecil manis teruk, dia buat amalan minum madu, campur dengan minyak habatus sauda, campur dengan minyak zaitun. Dia minum, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena penyakit macam-macam gaya lah. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasa ke hidupmu ni makan madu, Rasulullah. Makan madu lah, bukan bermadu, makan madu dipanggil. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah. Orang rumah kita senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parai lah jawapan dia. Nak sebutnya madu ni jemaah sekalian ambil campur dengan air. Buat minum. Pagi-pagi minum air. Minum air madu. Campur dengan ais. Rasulullah kata, siapa nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ni lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Ini nikmat di antara nikmat air madu. Betulnya dia mau pera madu ni, pera madu lepas, lebah ni lepas. Dalam radius dia 8 km. Dia duduk bergerak ni. Rajin lebah-lebah ni buat madu ni sendiri. Dalam 3 hari sekali tuai. 3 hari sekali tuai. Dia meletak sarang tu bawah pada buah mata kucing. Pokok buah mata kucing. Dia menyebabkan bau dia wangi. Kadang-kadang kalau musim dia molek kan, bau wangi lah madu ni sendiri. Dan ambanya nak dapatkan produk ni kita ambil lagi saffron daripada Iran. Ni daripada Iran tu. Hamba dapat daripada Iran, di mana ada seorang syekh daripada Iran. Dia mari duk mengajar Pak Hamba di Shah Alam tu. Hamba tanya dia, "Syekh, di kampung Syekh tanah gapo? Orang buat gapo di kampung?" Dia kata, "Di kampung saya ustaz, orang tanah pokok-pokok saffron. Pokok saffron."
Hamba kata boleh tak kita dapatkan bunga safran ni ataupun daripada daun-daun safran. Dia kata boleh. Dengan harga yang murah kita dapat. Alhamdulillah. Jadi hamba jadikan dana untuk sekolah hamba lah. Kalau jemaah-jemaah ya bila minum air tu capur safran. Minum air safran. Rasulullah kata di antara bauan-bauan dalam syurga Allah ialah bauan safran. Safran ni di antara bauan dia. Hak mana kuat isap rokok tu, cara nak berhenti daripada isap rokok ni minum air safran hamba. Banyak kan minum air safran, dia keluar balik ketagihan. Allah wi kelebihan dengan cara demikian. Safran ni di antara herba yang termahal dalam dunia. Allah jadikan dengan dia ni tuan-tuan banyak penyakit kita boleh sembuh. Orang yang kena kanser, kena penyakit-penyakit tu badan ni, cuba buat amalan minum safran ini sendiri. Adalah kat luar nanti insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.